أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita kekal di dalam masjid ini untuk berwirid, berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian kita masih lagi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam surau ini bagi mendengarkan sedikit perkongsian berkaitan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita menggunakan kitab, sebuah kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab menceritakan tentang kisah seorang makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini cemerlang 100% dari sudut ibadah, dari sudut ujian yang dia tempuhi, dan makhluk ini lulus kesemuanya. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang memenangi sebuah pertandingan mengarang sirah. Sebuah kitab yang menang. Kitab ini dikarang oleh Syekh Safiur Rahman dalam sebuah pertandingan mengarang kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi buat satu pertandingan mengarang kitab sirah yang diwakili oleh banyaklah daripada Madinah itu sendiri, daripada Arab itu sendiri. Kemudian tuan pengarang kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia berasal daripada India, dan kitab karangan beliau ini diangkat sebagai pemenang. Sebagai pemenang kerana kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum ini menghimpunkan kisah-kisah yang disepakati, kemudian menghimpunkan maklumat-maklumat yang sahih, dan juga penyusunan kitab ini teratur dan mudah untuk orang-orang awam memahaminya. Sebab apa? Tuan pengarang kitab kita ni tulis, kali ini dia kata, sengaja aku memendekkan penulisan aku supaya orang-orang minat untuk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata tuan pengarang kita ni pendek pun, dekat tangan saya ni hampir 710 muka surat. Dalam dia kata pendek tu, supaya apa? Dia fikir jauh, supaya masyarakat ataupun generasi akan datang minat untuk membaca sirah. Kalaulah dia tulis sebuah kitab yang kita tengok 1 sampai 12 jilid, dan satu jilid tu pun ambil masa dalam 600 muka surat, maka kita pandang sajalah kitab tu, tak ada minat pun nak buka. Sebab apa? Panjangnya lah buku ni. Jadi tuan pengarang kita ni dia tulis sebuah kitab sirah, dan dia kata, walaupun aku memendekkan penulisan aku, tidaklah pula aku mengurangkan kualiti penulisan sirah tersebut. Itu kata tuan pengarang kita secara ringkas berkaitan dengan kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum.
Mengapa kita mempelajari sirah? Kita boleh tengok kenapa kita sibuk-sibuk nak belajar sirah, nak tahu kisah hidup Rasulullah SAW. Baik kita belajar Al-Quran, baik kita belajar fiqh, sebab ini adalah sirah. Sirah ni apa? Sejarah. Sejarah untuk apa kita belajar? Yang pertamanya adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW, supaya rasa cinta itu bukan sekadar di bibir sahaja. Rasa cinta itu hadir dalam hati kita kerana kita mengetahui Nabi itu. Lagi banyak pengetahuan kita berkaitan dengan sirah. Kita tahu Nabi ini daripada kanak-kanak ni bagaimana. Kita selalu didengarkan Nabi ni susah berdakwah, kena serang, macam-macam lah kita dengar. Jadi itu yang kita dengar. Dan apabila kita mengetahui perjalanan hidup Nabi itu, maka rasa cinta dan sayang itu hadir daripada hati kita. Sebab apa? Kita kenal. Tak kenal maka tak cinta. Kita boleh sebut sayang dengan ahli keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kerana perasaan itu memang hadir. Sebab mereka adalah darah daging kita, sebab mereka adalah ahli keluarga kita, maka kita tak payah nak disuruh, nak dididik untuk sayang. Memang kita akan sayang. Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 lebih tahun. Lama dah. Kalau kita pergi umrah pun, kita pergi melawat makam Rasulullah, kita intai kat lubang tu pun, itu bukan pun kita tengok makam Rasulullah, kita nampak simen saja. Sebab apa? Makam Rasulullah tu sudah ditutup. Kalau kita ngintai dalam lubang, saya tengok orang lalu ngintai masuk tengok dalam lubang tu, dia tak nampak apa-apa, sekadar dia nampak dinding sahaja. Jadi nak rasa cinta kepada Nabi ni, kena tahu sirah, kena tahu perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sebab apa? Generasi sekarang ni bila kita tengok, kita tanya dia Nabi tinggal di mana, dia tahu Nabi ni Arab, jadi dia hentam Palestin, dia bubuhnya Israel lah, dia kata Syria lah. Sebab apa? Dia tak tahu maklumat sirah. Maklumat sirah ni sebab apa? Rasulullah SAW bagi tahu, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tak letakkan Allah nombor satu dalam hati dia. Kemudian nombor dua tu mestilah kita letakkan siapa dia? Rasulullah SAW, Nabi itu. Barulah kita boleh susun ayah kita, ibu kita dan anak-anak kita, tingkatan itu. Jadi yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua fasa. Maksudnya tempoh sirah itu sendiri 63 tahun. Sebab apa? Nabi umur 63 tahun. Nabi umur 63 tahun. 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tinggal di Mekah. Jadi kita dah boleh jawab dah satu persoalan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Jawapan dia 53 tahun. Sebab Nabi duduk dekat Mekah sampai 53 tahun sahaja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan tempoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah sehingga akhir hayat Rasulullah 10 tahun. Jadi 53 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itulah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh pun 53 tahun tu tempoh yang panjang di Mekah. Tapi bila kita tengok mana-mana kitab sirah sekalipun, perbahasan di Mekah mengambil masa yang pendek. Dekat tangan saya ni pun, kalau kita tengok pembahagian sirah itu sendiri, tebalnya lebih di Madinah. Sebab apa? Sebab di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi rasul. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tinggal di Madinah,
Nabi bukan sahaja sebagai seorang Nabi, Nabi juga merupakan ketua negara Madinah. Nabi juga merupakan suami kepada 8 orang isteri Rasulullah SAW. Kemudian Nabi juga merupakan ketua agama di Madinah. Dan di Madinah juga syarat turunnya syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, zakat, nikah. Jadi banyak hukum-hukum yang turun di Madinah. Kerana apabila Rasulullah SAW duduk di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengajarkan tauhid sahaja. Maksudnya pegangan kita, akidah kita. Yang pertamanya sekali, apabila kita mengetahui sirah, kita juga kena tahu lokasi sirah itu. Yang pertama sekali, lokasi sirah ini bermula di Mekah. Bermula di Mekah, jadi insya-Allah kita nak tengok asal usul Mekah itu sendiri. Mekah yang hari ini kita tengok, yang kita datang syarat dengan hotel-hotel yang ada di sekeliling Mekah, Masjidil Haram tu. Kalau kita nak tahu macam mana rupa Mekah dahulu, kita cabut semua tu. Hotel-hotel, kedai-kedai, Masjidil Haram tu pun kita cabut sekali, Kaabah tu pun kita cabut sekali. Jadi itulah suasana Mekah suatu ketika dahulu. Maksudnya tak ada apa-apa. Ada bukit, ada Jabal Abi Qubais, kemudian ada lembah yang berpasir dan berbatu. Itulah dulu Mekah. Kisahnya macam mana? Kisahnya bila Mekah ini dibuka. Pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memasukkan kisah Nabi Ibrahim di awal-awal penulisan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan pengarang kita masukkan kisah Nabi Ibrahim, iaitu manusia terbaik alam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Ibrahim alaihi salam. Rasul di kalangan ulul azmi. Nabi dan Rasul ada banyak dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 Rasul. Dan dalam 25 Rasul ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan 4 orang, 4 Rasul dan juga Nabi di kalangan ulul azmi. Maksudnya Rasul dan Nabi ini diuji dengan ujian yang berat dan dahsyat. Jadi Nabi Ibrahim ini mengambil tempat yang kedua selepas Rasulullah SAW. Kita tengok sedikit berkaitan dengan Nabi Ibrahim, sebab tuan pengarang kitab kita memasukkan kisah Nabi Ibrahim pada awal-awal sirah. Sebab Nabi Ibrahim ni nanti yang nak pergi buka Mekah ni. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan Rasul ulul azmi yang kedua. Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat. Apa ujian Nabi Ibrahim ni lalui? Yang pertamanya adalah apabila Nabi Ibrahim berkahwin dengan isterinya Sarah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak memiliki zuriat. Berapa lama Nabi Ibrahim tak dapat zuriat? Maksudnya Nabi Ibrahim ni tak ada anak. Berapa lama? Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diuji tak ada zuriat 5 tahun. 5 tahun tu pun dah macam lama sangat dah. Balik kampung ke, balik raya ke, orang akan tanya, 5 tahun dah kahwin ni, tak ada anak ke? Tak usaha ke? Dia akan bercerita. Jadi si isteri ke, si suami ke, bila nak balik kampung ni dia jadi pening dah. Jadi pening dah. Sebab apa? Nak fikir, nak jawab soalan-soalan daripada saudara mara dan orang-orang kampung tu sendiri. Nak fikir. Jadi isteri ni tak nak balik kampung suami, suami ni tak nak balik kampung isteri. Sebab apa? Malas. Bukan dia tak nak balik kampung ziarah, dia jadi penat nak jawab soalan-soalan ni. Jadi bila kita belajar sirah, kita belajar kisah Nabi ni, kita boleh
masukkan sedikit di dalam hati kita supaya dapat pujuk hati kita. Pujuk hati kita yang mana tak dapat zuriat yang lama, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ketahuilah bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak lebih 80 tahun lebih. Lamanya 80 tahun lebih. Sudahlah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian 80 lebih tahun tak ada anak. Allah bagi tahu kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mempunyai anak, dan Allah bagi tahu kepada Ibrahim, Sarah isteri kamu itu tak boleh melahirkan zuriat. Sebab apa? Mandul. Nabi Ibrahim hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang anak di kalangan anak-anak yang soleh. Hari-hari Nabi Ibrahim bagi tahu, hari-hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Ibrahim nak bagi tahu kepada kita adalah jangan berputus asa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun Allah dah bagi tahu dah yang Sarah itu mandul, tapi Nabi Ibrahim ajar kita bahawa sesungguhnya Allah berkehendakkan sesuatu. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah. Jadi hari-hari Nabi Ibrahim berdoa dan Sarah dengar doa ni. Setiap kali Nabi Ibrahim solat, Sarah dengar, ya Allah, kurniakan aku daripada anak di kalangan anak yang soleh. Kurniakan aku anak di kalangan anak yang soleh. Jadi Sarah ni dia kasihan dengan Ibrahim. Sarah kasihan dengan Ibrahim, maka dia cadangkanlah, abang, kita ni dah lama dah tak ada anak, kahwinlah satu lagi. Ini salah satu isteri yang mithali. Sebab apa? Dia boleh izinkan suami dia kahwin, sebab perangai suami tu baik. Isteri kalau dia nak izinkan suami dia kahwin balik lagi, mestilah tengok kriteria suami tu. Suami tu mesti baik, bertanggungjawab, kemudian ajak isteri buat lakukan perkara kebaikan. Jadi bila tengok tak ada zuriat ni, Sarah kata apa? Abang, cubalah berkahwin. Dan Sarah sendiri yang mencadangkan kepada Ibrahim untuk berkahwin dengan Hajar. Siapa Hajar ini? Hajar ini adalah hamba yang dihadiahkan oleh Fir'aun. Bukannya Fir'aun yang zaman Nabi Musa tu, yang pemerintah Mesir ni, gelaran dia Fir'aun. Jadi dihadiahkanlah isteri Nabi Ibrahim ni, Sarah, dengan Hajar ini. Sebab apa? Hajar ini pernah digoda oleh Fir'aun, dan Fir'aun tak pernah dapat sambutan daripada Hajar. Maksudnya Hajar tak kisah. Hajar tolak pelawaan daripada Fir'aun, maka Fir'aun ini menghadiahkan seorang hamba, dan hamba itu adalah namanya Hajar. Jadi Sarah cadangkan kepada Ibrahim, abang kahwinlah dengan Hajar. Mana tahu kita dapat anak di dalam perkahwinan dengan Hajar ini. Kemudian berkahwin. Dan apabila berkahwin, lahir siapa? Ismail. Lahir Nabi Allah Ismail. Baru sahaja dalam keadaan bayi lagi, belum putus susu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Ibrahim, bawa Hajar dan juga Ismail ke satu tempat. Allah tunjuk arah saja. Allah tak bagi tahu dekat mana tempat dia, nak letak dekat mana, kenapa nak pergi tempat tu, Allah tak bagi tahu. Bawalah Ibrahim ini anaknya Ismail dan juga Hajar. Kenderaan pada masa itu apa dia? Kenderaan pada masa itu adalah unta lah. Unta kalau berkeluarga ni selalunya unta, sebab dekat situ dia boleh bawa sedikit bekalan makanan. Jadi diletakkannya isteri dan anak dia untuk menempuhi satu perjalanan yang panjang daripada Palestin menuju ke
Makkah pada ketika itu. Jadi tempoh tu lama. Kita dengar, kita kalau naik kenderaan pun, naik kapal terbang pun, tidur bangun pun tak sampai lagi. Tapi kenderaan pada ketika itu adalah unta mengambil masa perjalanan yang berbulan-bulan. Perjalanan itu saja dah merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bawa anak, bawa isteri, dalam keadaan belum putus susu lagi Ismail tu, dibawa menuju perjalanan yang panjang. Ke mana? Ke Mekah. Sampai satu tempat, Allah arahkan, wahai Ibrahim, berhenti, turunkan anak dan isteri kamu di sini. Ibrahim pun dia sampai saja dekat tapak Kaabah. Masa tu Kaabah tak ada lagi. Sampai dekat situ, dia tengok keliling. Tengok keliling, tak ada apa-apa. Bukit, ada gunung, ada pasir. Dalam Al-Quran bagi tahu bi ghairi zar'in, rumput pun tak ada. Rumput pun tak ada. Jadi dia tengok, Allah suruh tinggalkan dekat sini. Jadi diturunkan isterinya dan juga anak dia di satu tempat yang tak ada tumbuh-tumbuhan, binatang buas pun tak ada, air pun tak ada. Kemudian si suami ni dah lepas dia turunkan, dia pun dah nak beredar. Ibrahim nak beredar. Dalam keadaan Ibrahim nak beredar, Hajar tahan. Hajar katanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, wahai abang, nak tinggalkan kami dekat sini ke? Cubalah tengok sekeliling ni, apa pun tak ada. Kalaulah kita tengok hukum akal, wajib 3 hari mesti akan mati. Sebab apa? Kepanasan dia dengan cuaca yang ekstrim, padang pasir. Dan ketika itu Nabi Ibrahim hanya memberikan sebekas air dan juga beberapa biji kurma kepada Hajar. Jadi suami ni tak jawab. Sebab apa? Kan kalau jawab dia akan jadi cakap panjang. Suami ni selalu kalau ada masalah ke apa benda ke yang dia fikirkan, dia banyak senyap je. Dia tak akan bercakap. Sebab apa? Disimpan dalam hati dia. Sama juga Ibrahim pun begitu. Jadi Ibrahim nak memulakan langkah untanya yang pertama. Hajar tahan sekali lagi. Hajar kata, adakah Allah yang mengarahkan untuk aku dan anak kita ni tinggal di sini? Maka Ibrahim jawab dengan satu jawapan yang ringkas, Allahumma na'am. Ya, Allah yang arahkan untuk letak di sini. Kemudian Hajar kata apa? Hajar kata, wahai suamiku, pergilah. Kalaulah Allah yang mengarahkan untuk aku dan anak kita tinggal di sini, maka pasti Allah tidak akan mensia-siakan kita, dan ianya pastilah merupakan satu perkara yang terbaik dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab itu adalah arahan Allah. Isteri pun juga orang yang beriman. Jadi ditinggalkan Hajar dekat tapak Kaabah tu. Kemudian Ibrahim pun pergi. Dalam keadaan Ibrahim pergi, sekira-kira jauh daripada penglihatan, maksudnya tak nampak dah. Dah tak nampak dah. Ibrahim berhentikan unta dia. Dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangan yang tinggi. Dia kata apa? Ya Allah, aku tinggalkan isteri dengan anak aku di satu tempat yang makanan pun tak ada, air pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah isteri aku, anak-anak aku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Kalau kita akan doa kepada Allah, ya Allah, hantarkanlah sebab apa? Nabi. Ya Allah, turunkanlah makanan setiap 2 hari sekali. Ya Allah, hantarkanlah Jibril ke, malaikat ke, buatkanlah satu rumah pondok kecil untuk isteri dan anak aku. Tapi Nabi Ibrahim bagi tahu, ya Allah, jadikanlah isteri dan anak aku di kalangan orang yang tak meninggalkan solat. Sebab apa?
solat adalah kunci kebahagiaan keseluruhan. Di mana hari ini kita tengok ramai orang yang tak solat secara lengkap 5 waktu sehari semalam. Bukan budak-budak saja, kadang-kadang orang-orang dewasa, orang-orang dah pencen pun masih lagi meninggalkan solat dan tidak melakukan solat secara lengkap. Nabi Ibrahim ajar kita untuk mendapat kunci kebahagiaan mestilah menunaikan solat. Kemudian Nabi Ibrahim sambung doa dia, ya Allah, jadikanlah tempat yang aku tinggalkan isteri dan anak-anak aku supaya orang ramai di mana sahaja berbondong-bondong datang ke tempat isteri dan anak dia ditinggalkan. Maksudnya Nabi Ibrahim bagi tahu, ya Allah, biarlah semua orang ni datang dekat Mekah ni. Jadi kita tengok hari ni Mekah apa je yang tak ada? Nasi lemak pun ada. Apa je yang tak ada dekat Mekah? Nasi lemak ada, nasi goreng kampung ada, makanan Melayu ada, makanan India ada. Dekat Mekah bila kita tengok bangsa apa je yang tak ada, semuanya ada. Berkat daripada doa Nabi Ibrahim, semua orang datang ke Mekah. Allah membenarkan perkataan Nabi Ibrahim ini dengan kita lihat hari ini Mekah, Madinah, semua orang akan datang. Kalau kita tengok Masjidil Haram, kita tengok Masjid Nabawi, tak pernah tutup. Maksudnya hari-hari ada orang. Maksudnya 24 jam sentiasa ada orang yang mengimarahkan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kemudian apabila sudah ditinggalkan, Nabi Ibrahim datang melawat anaknya sekali-sekala sahaja, tidak lebih daripada 12 kali. Dia kata, apalah suami ni datang ziarah anak pun jarang-jarang. Sebab apa? Sebab para Nabi dan para Rasul untuk melakukan sesuatu mestilah mendapat daripada keizinan daripada Allah. Macam kita tengok kisah hijrah, apabila kita tengok semua orang dah keluar berhijrah ke Madinah, Nabi saja tak keluar. Sebab apa? Nabi menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Nabi hijrah. Begitulah juga Nabi Ibrahim. Dan dalam waktu Nabi Ibrahim melawat isteri dan juga anak dia, dan pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang kedua. Yang pertama, tinggalkan isteri, tinggalkan anak di satu tempat yang tak ada pun orang. Satu, Nabi Ibrahim diuji dengan tak ada anak. Lama dah tak dapat anak. Kita tengok kawan-kawan kita kalau ada dapat anak, pergi kursus ke, sekejap-kejap mesej isteri, hantar gambar anak. Padahal gambar anak yang sama je, mimik muka yang sama saja, hati dia suka. Jadi dah diuji tak ada anak, Allah bagi anak, kemudian Allah suruh tinggalkan pula dekat satu tempat. Dua ujian. Dan sudahlah ditinggalkan di satu tempat yang jauh berpisah dengan anak, kali ini Allah uji dalam umur Nabi Ismail ketika masih lagi kanak-kanak. Allah uji apa? Supaya sembelih anak kamu. Dalam lawatan yang seterusnya, Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Para Rasul dan para Nabi, mimpi itu merupakan mukjizat dan juga dalil. Kita jangan pula mimpi sembelih anak, kita pergi sembelih anak kita. Sebab apa? Sebab ada orang sekarang menggunakan, dia mimpi, jadi digunakan mimpi dia pula sebagai dalil. Dia ingat dia Nabi, tapi dia kata Nabi dulu mimpi boleh jadikan dalil. Kita tak boleh, kita manusia biasa tak boleh gunakan mimpi ni sebagai dalil. Kadang mimpi kata, saya mimpilah abang kahwin lagi, jadi dia gunakan mimpi tu. Dahlah bergaduh si suami dan isteri ni. Sebab apa? Isterinya banyak kali mimpi. Jadi mimpi manusia biasa macam kita tak boleh digunakan sebagai hujah. Jadi bila Nabi Ibrahim ni bermimpi, sekali mimpi, dua kali mimpi, dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia pergi dekat satu tempat untuk tanya pandangan. Apa yang dia tanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati,
Dia panggil anak dia, wahai anak kesayanganku. Apa yang dia kata? Bukan, dia kata ya bunai. Ya bunai, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni azbahu. Dia kata apa? Ayah ada mimpi. Dalam mimpi ayah nampak ayah sembelih Ismail. Ayah sembelih Ismail. Fandur madza tara. Apa pandangan Ismail? Dia tanya anak dia pandangan sembelih. Bukan dia tanya pandangan nak gunting rambut. Kita hari ini berperang dengan anak sebab anak nak masuk sekolah, rambut dia berfashion. Nak suruh gunting rambut, berperang dengan anak. Gunting rambut bukan nak gunting leher. Ibrahim ni dia tanya dengan anak dia pandangan, wahai anakku sayang, ayah mimpi malam tadi, ayah sembelih Ismail. Apa pandangan Ismail? Seorang ayah tanya pandangan seorang anak, meraihkan anak dia. Kalau Ismail kata tak pun, ayah dia akan sembelih. Kalau Ismail kata ya pun, ayah dia mesti akan sembelih. Tapi Ibrahim ajar kita supaya apa? Meraihkan anak. Maknanya tanya pandangan anak, apa yang anak nak. Jadi apa jawapan Ismail? Jawapan Ismail, bila kita tengok di dalam Al-Quran, apa yang Ismail bagi tahu, anak pun anak soleh, anak pun anak yang beriman. Dia kata apa? Wahai ayahku, ya abati if'al tu'mar, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sesungguhnya ayah akan nampak Ismail ni sabar masa nak kena sembelih tu. Supaya nampak apa? Ismail ni jadi orang yang sabar ketika disembelih. Jadi disiapkanlah peralatan, disiapkanlah pisau, disiapkanlah tali. Kemudian dibawa ke satu tempat. Isteri tak tahu ni, Hajar tak tahu. Nanti Hajar kalau tahu jadi drama lah. Dia akan kata apa? Ya Allah, doalah, abang-abang kan Nabi, mintalah dekat Allah, kita ni anak dah lah tak ada, kemudian dah dapat anak, suruh tinggal jauh, mintalah Nabi, mintalah berdoa pada Allah. Kalau itu, kalau cakap dengan isteri, macam-macam dia akan bagi kita punya cadangan. Jadi dia tak bagi tahu dekat Hajar. Dibawanya satu tempat, kemudian diikat, kemudian dialihkan leher Ismail ke tempat yang lain supaya tak nampak wajah Ismail, supaya Ibrahim tidak wujud rasa ihsan, maksudnya kesian nanti nak sembelih. Jadi disembelih. Allah uji saat Ibrahim mestilah menarik pisau, maksudnya mestilah pisau itu ditarik beberapa kali. Kalau kita tunggu bilalah nak turun wahyu berhenti, waktu nak siap-siapkan peralatan ke, Allah tak cakap apa-apa, Allah tak bagi tahu apa-apa, Allah tak wahyu apa-apa. Sampailah Allah nak tengok Ibrahim, mestilah kamu menarikkan pisau kamu, parang kamu ke leher Ismail, mesti diturunkan beberapa kali. Nak tengok Ibrahim mesti buat benda tu. Sampailah Allah arahkan, wahai pisau yang sifat kamu memotong, sejahteralah kamu di leher Ismail. Maksudnya pisau itu yang sifatnya memotong tidak mencederakan leher Ismail. Maka dihiris beberapa kali, tak jadi. Allah bagi tahu, wahai Ibrahim, kami uji saja. Baru Allah bagi tahu, wahai Ibrahim, kami uji saja. Ni sebenarnya apa yang patut kamu buat ni, Allah uji saja. Allah nak tengok, adakah selepas aku kurniakan anak, kamu akan melupakan aku? Adakah selepas aku memberikan kamu zuriat, kamu akan lupa, ketaatan kamu akan menjadi kurang kepada aku? Maka ketaatan Nabi Ibrahim dan ketakwaan Nabi Ibrahim terhadap Allah tidak pun berkurang walaupun dikurniakan anak. Jadi dikurniakan anak ni maksud ni dikurniakan dunia lah. Anak-anak kita ni sebenarnya dunia. Jadi
Allah nampak Ibrahim tetap beriman dan juga taat terhadap perintah Allah dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Jadi anak dan ayah ni, si anak dan si ayah ni pun berpelukan, menangis kerana telah pun berjaya dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kemudian dari sinilah keturunan. Baru kita berbalik tadi cerita keturunan yang duduk tinggal di Mekah. Apabila keturunan Nabi Ismail ini duduk di situ, diuji oleh Allah, tinggal di situ, kemudian berkembang apabila dikurniakan Allah Zamzam. Ceritanya panjang, semua saya ringkaskan saja sedikit. Ceritanya panjang, dikurniakan Zamzam. Jadi ada kabilah daripada luar, dia nampak ada sumber air. Jadi bila ada sumber air ini, orang akan duduk nak tinggal di situ. Binatang-binatang, burung-burung pun nak duduk tinggal di situ. Jadi di situlah berkembangnya 12 kabilah. Dan isteri Nabi Ismail dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala 12 orang anak lelaki, dan mereka itu antaranya namanya adalah Nabat, Nabayut, Qaidar, Al-Bail, Mibsham, Mishma, Duma, Nisha, Hadad, Taimar, Yatur, Nafis dan Qaiduman. Inilah anak-anak Nabi Ismail, berkembang 12 kabilah dan anak-anak keturunan Qaidar bin Ismail. Anak Ismail lah, Qaidar bin Ismail. Dia inilah yang menetap di Mekah, lahir beranak pinak sehinggalah mendapat anak lelaki yang bernama Adnan. Adnan ini adalah moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-21. Baru kita nampak macam mana perjalanan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa isteri dan anak dia, ini dia punya kronologi. Bawa isteri dan anak dia duduk di satu tempat yang namanya Kaabah di Mekah pada ketika itu. Di situlah ditinggalkan anak dia. Kemudian air tak ada, Hajar berlari-lari daripada Safa dan Marwah untuk mencari air, tapi Allah kurniakan air itu berada dekat dengan tempat ditinggalkannya Ismail. Air itu pun mencurah-curah banyak. Kemudian diletakkan kepungan. Kata Nabi SAW, kalaulah Hajar tidak membuat kepungan itu, maka Zamzam akan dapat dinikmati oleh seluruh manusia. Maksudnya dekat Malaysia pun ada Zamzam, dekat mana-mana tempat pun ada Zamzam. Kata Rasulullah SAW, kalaulah Hajar tidak membuat kepungan itu, maka Zamzam akan mengalir untuk dapat dirasai oleh semua orang. Jadi kemudian disitulah beranak pinak, berkembang anak-anak Nabi Ismail 12 kabilah, dan anak keturunan daripada Qaidar bin Ismail, iaitu anak Ismail lahir beranak pinak sehinggalah anak yang lelaki yang bernama Adnan. Daripada Adnan inilah lahirnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku ingat keturunan aku sehingga Adnan saja. Walaupun ada para ulama meletakkan sampai Nabi Adam. Kita tengok ada salah silap yang telah diprint sampai keturunan Nabi Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keturunan aku hanya mengetahui sehinggalah zuriat ataupun atuk moyang aku sehingga Adnan. Ada orang buat sampai Nabi Ibrahim, ada orang buat sampai Nabi Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya boleh jadi salah ataupun boleh jadi betul, tapi Nabi sendiri bagi tahu, daripada aku sendiri, keturunan aku yang aku ingat sehinggalah Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib
bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Kita sampai bin mana kita ingat? Sampai bin mana? Saya Muhammad Fauzi bin Jaafar bin Jamil bin Dolah. Lepas tu selesai, dah tak ingat. Tak ingat. Kita ingat sampai mana? Rasulullah SAW ingat keturunan dia, bunyilah panjang sampai Adnan. Ini salah silah yang Rasul sendiri bagi tahu, itu yang aku ingat. Dan ada yang lain pun, ada pun yang lain boleh jadi salah dan boleh jadi betul, kata Rasulullah SAW. Jadi kita dah tahu dah hari ini kisah pembukaan kota Mekah. Rupa-rupanya Mekah ini bermula daripada kisah Nabi Ibrahim, dan sebab itulah pengarang kitab kita memasukkan kisah Nabi Ibrahim di dalam sirah Rasulullah SAW. Dan kita dah lihat juga bagaimana kisah perkembangannya. Nabi Allah Ismail duduk di situ, beranak pinak, berketurunan, dan juga ada 12 kabilah yang tinggal di situ. Dan kita dah tengok juga daripada keturunan inilah lahirnya keturunan ataupun zuriat yang akan melahirkan Rasulullah SAW. Dan kita akan lihat juga di mana bumi Mekah ini yang merupakan suatu ketika dahulu kering kotak berkat doa daripada Nabi Ibrahim. Hari ini kita lihat Mekah merupakan satu bumi yang dipenuhi oleh pelbagai orang. Semua orang datang, apa sahaja yang tak ada dekat Mekah, semuanya ada. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan lihat, baru kita akan tengok, baru kita akan tengok keluarga Rasulullah SAW macam mana perkembangannya. Dan kita akan tengok keturunan Rasulullah SAW, di mana pengarang kitab ini memulakan keturunan Rasulullah SAW daripada Hashim. Daripada Hashim kita akan tengok macam mana Hashim ini, anak dia siapa, macam mana perkembangan keluarga datuk-datuk Rasulullah SAW pada pertemuan seterusnya. Sekadar itu dulu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang yang mencintai Nabi dan menghimpunkan dan membangkitkan kita di akhirat kelak bersama dengan orang yang kita sayang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hisab kami ya Allah dengan sempurna, timbanglah kami ya Allah dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.